Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam perbincangan soalan dan jawapan modul mumtaz bagi calon SPM tahun 2020. Kali ini saya akan membincangkan bahagian ayat kefahaman untuk soalan-soalan dari kertas 2. Tajuk pada kali ini ialah larangan mempersendakan agama. Merupakan tajuk ketiga dari ayat tilawah tingkatan 4. Baiklah, soalan ini adalah berdasarkan daripada surah Al-An'am ayat 70. Untuk menjawab soalan, kita hendaklah memahami maksud ayat yang dibincangkan dalam tajuk ini. Baiklah, kita terus kepada maksud ayat. Dan jauhkanlah diri dari orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai permainan dan hiburan. Di sini la'iba wa lahwa ialah permainan dan senda gurau. Dan mereka pula telah terpedaya oleh kehidupan di dunia, dan peringatkanlah mereka dengan Al-Quran, ajaran Islam, supaya tiap-tiap diri di akhirat kelak tidak terjerumus ke dalam azab neraka. Wa dhakkir bihi an tubsala nafsum bima kasabat. Jadi peringatkanlah mereka dengan Al-Quran. Bihi di sini adalah dengan Al-Quran. Okey. Dengan sebab apa yang telah mereka usahakan dari perbuatan yang buruk dan keji. Jadi sebenarnya di sini ada poin dia, mereka akan terjerumus ke dalam azab neraka sekiranya mereka ni melakukan perbuatan buruk dan keji. Tidak ada baginya pelindung, tidak ada yang boleh melindungi orang yang membuat kesalahan, dan tidak juga yang dapat memberi syafaat yang selain daripada Allah Ta'ala. Dan jika ia hendak menebus dirinya dengan segala tebusan, nescaya tidak akan diterima daripadanya. Di akhirat nanti tidak ada apa lagi yang berguna kepada kita untuk menebus sekiranya orang itu berdosa. Mereka itulah orang-orang yang dijerumuskan ke dalam azab neraka dengan sebab apa yang mereka telah usahakan. Bagi mereka disediakan air minuman yang panas menggelegak. Ini ialah hukuman kepada orang yang mempersendakan agama, iaitu diberi minum air panas yang menggelegak dan azab seksa neraka yang pedih. Di sini azab seksa neraka yang terperi sakitnya ni, azab seksa neraka yang pedih. Okey, di sini azabun alimun, azab neraka yang pedih. Okey, disebabkan mereka kufur dan ingkar semasa hidupnya. Okey, terus kepada soalan, nyatakan dua golongan yang mempersendakan agama. Okey, dua golongan yang mempersendakan agama, menjadikan agama sebagai senda gurau. Kita senaraikan sebab dia tengah nyatakan sahaja, kita senaraikan sajalah. Orang fasik, golongan ialah kumpulan orang. Orang fasik, orang asi, munafik, musyrik, murtad. Ini adalah golongan-golongan yang mempersendakan agama. Seterusnya, senaraikan dua contoh. Senaraikan sahaja perbuatan mempersendakan agama. Okey, kita senaraikan dua contoh perbuatan mempersendakan agama ialah, ini intro kepada jawapan. Kita senaraikan mengamalkan ajaran sesat, menyanjungi perbuatan maksiat, bersifat anti hadis, maksudnya menolak hadis lah, makan di khalayak ramai pada siang hari di bulan Ramadan, buat maksiat lah, meninggalkan solat atau solat Jumaat, mempersendakan agama, tidak menunaikan zakat, tidak menutup aurat. Ini antara perbuatan yang mempersendakan agama. Ada banyak sini senarai jawapan. Pelajar-pelajar silalah ambil dan ingatlah sekurang-kurangnya 3-4. Okey. Jelaskan 4 cara anda menjauhi perbuatan mempermainkan agama. Sekarang ni soalan fokus kepada cara anda. Bila disebut anda, dalam jawapan kita hendaklah menggunakan 4 cara saya. Sebab dia tanya anda, kita jawab saya. 4 cara saya menjauhi perbuatan mempermainkan agama ialah, mulakan jawapan saya akan. Sebab dia tanya 4 cara anda, kita jawab saya akan. Berusaha bersungguh-sungguh memahami ajaran agama Islam yang sebenar.
Sebab apa? Di sana ada yang mengaku bahawa yang diajar tu ajaran agama Islam, tapi rupa-rupanya ajaran sesat. Sebab tu ajaran agama Islam yang sebenar ada di sini. Saya akan sentiasa berusaha. Cara dia akan ada perbuatan bersungguh-sungguh, berusaha. Inilah yang dinamakan ayat-ayat perbuatan. Menguasai pelbagai bidang ilmu untuk membangunkan diri. Saya akan sentiasa berwaspada dengan percakapan dan perbuatan. Saya akan bergaul dengan orang-orang yang mempunyai akhlak yang mulia. Jadi sekarang ni Ustazah nak pelajar-pelajar highlight cara anda. Kita mulakan jawapan dengan cara saya. Saya akan. Okey. Seterusnya, jelaskan 4 akibat mempersendakan agama. Jelaskan, kita berilah ayat yang jelas yang boleh difahami. Walaupun ayat itu pendek, tapi dia jelas difahami, dikira jawapan kepada jelaskan 4 akibat. Bila soalan akibat, maka jawapannya semua dalam bentuk negatif lah, dimurkai, dibenci, diazab Allah, dipulaukan. Sebab akibat kan, jiwa tidak tenteram, menjatuhkan maruah, amalan tidak diterima. Okey. Nyatakan 2 ciri orang yang terlepas dari azab Allah. 2 ciri orang. Maka kita jawablah 2 ciri orang. Jadi kita senaraikan di sini. Yang terlepas dari azab, yang beriman, orang yang melaksanakan. Ciri dia buat apa maksud dia. Okey. Terangkan 2 langkah menghindari perbuatan. Okey, bila langkah di sini Ustazah kala di sini ayat-ayat yang ada 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 ber ni menuntut ilmu. Sebab langkah dia kena perbuatan, menuntut ilmu. Soalan terangkan, maka di sini ada kata hubung, menuntut ilmu agama supaya tidak sesat, menghindarkan diri dari bergaul dengan bebas dengan golongan yang melanggar perintah Allah, supaya ni ialah kata hubung, tidak pengaruh dengan budaya mereka, melaksanakan ibadah fardu dengan sempurna dan istiqamah seperti menunaikan solat dengan khusyuk. Jadi sebab dia tanya terangkan 2 langkah, kita terangkan dengan jelaslah. Okey. Soalan 8. Jelaskan 2 faktor, 2 sebab faktor remaja melakukan perbuatan mempersendakan agama. Okey, kalau pelajar lihat soalan ni terbuka dan ada catatan jawapan munasabah diterima. Maksudnya kita bolehlah memberi jawapan yang munasabah, yang sesuai. Faktor remaja ni peringkat golongan remaja. Okey. Jadi kita senaraikan terpengaruh dengan keseronokan dunia kerana pendek akal lah ni kan, golongan remaja yang belum matang ni terpengaruh dengan keseronokan dunia, keimanan yang kurang, terpengaruh dengan hawa nafsu. Ni faktor-faktor remaja melakukan perbuatan mempersendakan agama. Terangkan 2 tanggungjawab individu Muslim untuk memelihara agama. Jadi kita jawablah individu Muslim mengamalkan ajaran Islam dengan sempurna seperti. Ustazah bagi kala di sini supaya pelajar-pelajar ingat. Soalan terangkan dia kena ada kata hubung, mentaati perintah Allah seperti melaksanakan solat fardu. Okey. Soalan seterusnya pengajaran. Okey, bila nama pengajaran kita mulakan jawapan dengan kita hendaklah umat Islam wajiblah kan. Pengajaran ayat, kita hendaklah menjauhi perbuatan mempersendakan agama supaya ada kata hubung di sini. Okey, pelajar-pelajar boleh baca jawapan yang disenaraikan di sini. Okey, soalan terakhir. Jelaskan 2 balasan perbuatan mempersendakan agama. Untuk tajuk ni jawapan terhad. Jawapan hanya 2 jawapan yang diterima, iaitu jawapan yang ada dalam ayat Quran tadilah. Akan diseksa dengan azab yang pedih di akhirat, diberi air minuman yang panas menggelegak di akhirat kelak. Okey, 2 jawapan ini sahaja yang diterima. Baiklah, setakat ini dahulu perbincangan kita. Mudah-mudahan dapat membantu pelajar untuk menjawab soalan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.